Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama lagi pada hari ini dalam pada kita menyambung pengajian halaqah Ibnu Katsir ataupun kita menyambung pengajian tafsir kita dalam membaca syarah Al-Quran yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan kita sama-sama mengharapkan daripada kelas kita ni Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman pada kita kepada Al-Quran, meningkatkan kefahaman ilmu kita lah insya-Allah kan, pada Al-Quran tu sendiri. Kadang-kadang ada orang dia daripada dia kecil sampailah dia besar, dia berumur kan, ilmu yang dia dapat pada Al-Quran cuma ilmu tajwid sahaja kan. Tajwid tuan-tuan perkara yang penting, tajwid ni. Dan membaca Quran dengan seni-seni lagu tu pun perkara yang penting. Ada lagu-lagu Quran kan, penting perkara tu. Tapi sekadar satu dua lagu kita belajar tajwid yang asas dan juga kita detail kita belajar pun memadailah, alhamdulillah. Tapi yang paling penting Al-Quran ialah memahami Al-Quran tu sendiri kan. Tak adalah benda yang paling penting pada Al-Quran ini. Yang paling penting, yang penting-penting banyaklah. Tajwid pun penting, lagu-lagu Quran pun penting. Tapi yang terpenting, yang paling penting pada Al-Quran ini tak lain tak bukan ialah memahami Al-Quran sampailah Quran tu benar-benar jadi petunjuk kepada orang yang beriman. Jadi Quran dia jadi petunjuk kepada kita. Quran menjadi pembeza kepada kita. Orang yang memahami Al-Quran, dia melihat suasana, dia melihat apa benda yang berlaku permasalahan depan mata dia, dia tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana syubhah, yang mana wajib, yang mana sunat, dia boleh bezakan. Yang mana perintah yang perlu dia buat segera, yang mana perintah yang boleh dia tangguhkan sekejap, yang mana perintah yang dia buat mesti bersyarat, dia tahu. Sebab ini ilmu-ilmu Al-Quran. Mana perkara yang jadi keutamaan, dia tahu. Sebab Al-Quran ni dia kitab petunjuk, dan dia kitab yang mengajar kita supaya boleh membezakan yang hak dengan yang batil. Ya, mudah-mudahan daripada syarah-syarah Al-Quran ini kita menjadi insan yang sedemikian insya-Allah dalam kehidupan seharian kita hidup dengan berpedomankan kepada Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pengajian kita ni dalam ayat yang seterusnya insya-Allah pada ayat yang ke-83. Setelah pada kelas yang lepas kita baca ayat yang 81 dan juga 82. Ayat yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya secara umumnya ayat ni Allah tujukan kepada keseluruh umat supaya kita berhati-hati daripada melakukan dosa kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Tapi contoh yang Allah Subhanahu wa taala buat pada kelas yang lalu, ayat ke-81,
Allah sebut dalam Al-Quran tu, Allah sebut bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah sebut barang siapa yang buat dosa dan dia telah diselaputi, dia diliputi, diselaputi, ahatat bih, dosa tu dia telah melazimi diri dia dengan dosa. Walaupun para ahli tafsir sebut yang ni bermaksud dosa-dosa besar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Tapi tuan, maksud umum lafaz ni kita mesti kaitkan dengan kehidupan kita. Dosa besar ke, dosa kecil ke, kita dah sebut pada hadis-hadis yang lepas syarah pada ayat ni, bagaimana Al-Imam Ibn Kathir dia sebut bahawa Nabi SAW bukan setakat dosa besar. Nabi minta kita jauhi dosa-dosa yang kecil, dan Nabi telah sebut dalam hadis yang lalu kita telah bacakan, Nabi sebut iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Iyyakum, jaga-jaga kamu dengan dosa-dosa yang muhaqqiratiz dzunub. Muhaqqira ni dosa yang kecil. Muhaqqira dijamakkan, dosa kecil yang banyak. Fa innahunna, sesungguhnya dosa-dosa kecil tu kalau dihimpunkan ala rajul, atas seorang manusia, hatta yuhliknahu, dia boleh membinasakan seseorang manusia. Dosa kecil tapi sebab banyak sangat dia rasa seronok buat dosa. Ini masalah yang besar. Sampaikan bila mana ada pilihan nak buat yang wajib, nak buat yang halal dan yang haram tu, sebabkan dia dah imun, dah biasa buat dosa, dia pilih yang haram juga untuk dia buat. Ada ayam goreng yang sedap, yang halal, yang dia sembelih, dia tetap rasa nak makan juga ayam kena langgar-logi tu, ayam bangkai kena langgar-logi. Sedangkan ayam tu haram dimakan sebab bangkai, tuan. Tapi sebab dah imun, dah terbiasa dengan dosa, benda macam tu pun dia tak boleh beza, dia makan juga ayam-ayam yang demikianlah, contoh bagi tuan-tuan kan. Jadi manusia yang sentiasa berjaga-jaga, dia jaga waspada diri dia. Al-Quran menjadikan dia ni satu orang yang kalau dia berdosa, bukan ayat tu tak bermaksud jangan buat dosa, tuan. Ayat tu bukan maksud manusia ni takkan buat satu, tak ada. Ayat ni, Al-Quran ni dia, Allah sendiri tahu manusia takkan terlepas daripada buat dosa. Allah memang mengharamkan, melarang kita buat dosa, tapi Allah tahu manusia takkan terlepas daripada buat dosa. Tak ada orang yang boleh cakap anak saya ni ustaz bagus, anak saya daripada kecil sampai ke besar tak pernah buat dosa, ustaz. Bohong. Tak ada orang macam tu, tak ada. Allah tahu manusia punya hakikat. Bila kita berdosa, tuan-tuan, kita nak buat apa, tuan-tuan? Jangan ikut sunnah syaitan yang lepas buat dosa dia sombong. Ikut sunnah Nabi Adam alaihi salam. Lepas buat satu kesalahan, dia minta ampun pada Tuhan Jalla wa'ala. Kita buat dosa macam mana? Jangan terajak jauh. Lepas buat dosa, istighfar. Jangan niat nak buat dosa. Allah, aku dah buat dosa ni, ya Allah, esok aku akan berniat buat dosa lagi esok. Jangan niat buat dosa. Jangan berniat tu. Jangan kita bermaksud nak buat besok dosa apa aku nak buat ni. Jangan. Itu bahaya. Kita buat, kadang-kadang kita iman kita turun naik kan. Terkadang kita terlajak, kita berdosa, minta ampun pada Tuhan Jalla wa'ala. Dan Nabi bagi warning, dosa kecil pun jangan kita lazimi setiap hari dosa-dosa kecil, sebab dia akan berhimpun menjadi musibah untuk kita sampai kita binasa pada hari akhirat. Baik, yang tu pengajaran ayat yang lalu yang telah pun kita sebut pada apa yang menimpa Bani Israel. Dan pada hari ini kita akan baca ayat 83 dan juga 84 insya-Allah. Lagi lanjutan daripada suratul Baqarah, kan. Dan saya baca, tuan-tuan, kita tuan-tuan ikut ramai-ramai supaya kita boleh baca dan kita boleh hayatilah mudah-mudahan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Baik. Dan ingatlah ketika kami mengambil lagi janji daripada Bani Israel, iaitu janganlah kamu beribadah kepada selain daripada Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qul linnasi husna, dan dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil darimu, dan kamu selalu memalingkan wajah kamu. Wa antum mu'ridun, kamu selalu memalingkan wajah kamu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni tuan-tuan, umum ayat ni dia menjelaskan tentang beberapa syariah Islam yang kalau tuan-tuan perasan, syariah ni tak berubah. Banyak syariat Islam yang ada pada hari ini tuan-tuan, dia sama macam apa yang disyariatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Fiqh kita ni tuan-tuan, solat kita kan, zakat kita, puasa kita, kebanyakannya masih lagi sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum terdahulu ni. Tetapi ada beberapa lah syariah yang fiqh ni, ada beberapa yang Allah Subhanahu wa taala dia ubah dan dimuktamadkan dalam kaedah Islam punya. Tapi umumnya sama. Cuma tuan-tuan, yang tak ada beza pun, tak ada beza langsung. Apa tuan? Yang tak ada beza langsung ni akidah. Sama. Yang Islam menyatakan Islam ni agama zaman Nabi Allah Adam sampai zaman kita, Islam lah agamanya. Dia tak ada agama yang dinamakan agama Yahudi ke, agama Nasrani, agama Nabi Allah Ibrahim. Tak, yang dibawa Nabi Allah Ibrahim, yang dibawa oleh semua para rasul Tuhan yang dahulu tuan-tuan, ialah agama Islam. Agama Islam. Ya. Jadi agama Islam tu sendiri, dia punya asas tu tentang akidah sama. Tak ada Nabi Musa alaihi salam bawa konsep agama dalam bentuk akidah. Zaman Nabi Musa syurga ada, neraka tak sebut pun, neraka tak ada lagi. Neraka ni zaman Nabi Muhammad baru sebut. Tak tuan, sama. Tak ada yang sebut tentang perkara-perkara akidah yang bercanggahan pula dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW berbanding dengan Nabi Allah Musa. Tak ada. Perkara akidah, syurga, neraka, para malaikat, sama. Yang ataupun Nabi Isa sebut, zaman-zaman saya ni malaikat maut dah ada dah. Zaman Musa tak ada malaikat maut, malaikat lain. Yang cabut nyawa ni kat Azazil dulu, yang cabut nyawa kan. Dia tukar-tukar, tak ada tuan. Prinsip akidah dalam Islam ni sejak zaman berzaman sama. Yang berubah ni fiqh. Itu pun sebenarnya banyak lagi yang sama. Kaedah solatnya, tapi dia berbeza sikit, mungkin dalam bentuk kefarduan macam mana, tapi kaedah puasa sama, kaedah solat sama. Cuma beza dia punya ni, dia punya 5 waktu sehari semalam kan, yang bentuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Rasulullah tuan-tuan dalam beberapa riwayat menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika Nabi bermunajat sebelum Rasulullah dilantik jadi Rasul Tuhan. Peristiwa di Gua Hira tu kan. Ada beberapa riwayat menyebut Rasulullah sebut pada Khadijah terutamanya, dia salat. Dia berzikir memuji Allah di Gua Hira, dia salat. Kemudian datang Jibril dalam rupa paras yang biasa, yang Nabi tak kenal siapa makhluk ni. Tapi ada riwayat menyebut Rasulullah SAW, dia yatahannus ni dalam tuan-tuan tengok dalam hadis Bukhari kan. Nabi sebut dalam hadis pada Khadijah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa, Rasulullah sebut pada Aisyah yang dia waktu zaman dia dengan Khadijah, dia di Gua Hira, dia tahannus, dia wa huwa ta'abbud. Kata Ibnu Hajar, dia ta'abbud, dia beribadah. Berarti mungkin dia salat 2 rakaat, dia berzikir. Kaedah salat tu dah ada sama dah. Cumanya yang baru tu ialah
Pensyariatan maghrib 3 rakaat, kan, asar 4 rakaat. Dia yang tu baru. Tapi kaedah takbir semua sama. Sama macam zaman Bani Israel ni, kaedah solat sama. Cuma mereka yang ubah dengan tangan mereka sendiri. Akidah sama, fiqah kebanyakannya sama, cuma ada perubahan sikit beberapa perkara kan. Hari yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Sayyidul Ayyam, ubah sikit. Bani Israel dulu, syariat awal dulu hari Sabtu. Orang Islam punya hari Jumaat. Beza sikit kan. Dan berapa lagi perkara-perkara lain, kaedah nak bertaubat. Zaman Bani Israel nak bertaubat ni kena bunuh diri. Hari ni syariat Islam muktamad dia nak bertaubat, lafaz paling ringkas astaghfirullahalazim. Paling ringkas astaghfirullahalazim kan. Bani Israel nak bukan sebut astaghfirullah, mereka sebut khittah. Faqulu khittatun naghfir lakum khatayakum. Faqulu khittah. Bani Israel diajar nak taubat sebut hittah. Hittah ni maksud dia apa? Kami berdosa, kami ampunkan kami. Hittah kan. Kita sebut astaghfirullahalazim. Dan kita ada satu lafaz lafaz istighfar yang merupakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. Sampai akhir hadis. Lafaz sayyidul istighfar ni tuan lafaz dengan ikhlas pada pagi. Kalau tuan meninggal pada waktu petang, Allah Subhanahu Wa Taala ampun semua dosa. Lafaz petang meninggal esok pun Allah Subhanahu Wa Taala ampun semua dosa. Syarat dia lafaz istighfar ni dengan hati yang ikhlas serta penuh menjiwai maksud tu. Allahumma anta rabbi, Tuhanku, engkau Tuhan aku, la ilaha illa anta khalaqtani. Tak ada yang aku sembah, tak ada yang aku abdikan melainkan engkau ya Allah, engkau yang ciptakan aku. Wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. Sebut dengan penuh ikhlas, penuh redha serta yakin yang Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Lafaz pagi meninggal petang Allah ampun dosa. Lafaz petang meninggal malam Allah ampun dosa. Dengan lafaz sayyidul istighfar. Paling ringkas astaghfirullahalazim. Yang paling panjang lafaz sayyidul istighfar. Kita boleh ambil hadis-hadis tu. Baik. Syariat tuan-tuan, prinsip umum semua sama. Yang paling sama ialah akidah. Tuan tengok, ada beberapa perkara yang dulu sampai sekarang sama. Allah pesan kepada Bani Israel, wa idh akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illallah. Ingat, kami dah ambil janji daripada kamu. Ini dah berapa kali wa'iz dah? Saya ingat lebih daripada 20 kali dah wa'iz. Ingatlah, Allah ingatkan. Ingat dulu. Janji aku ambil pada kamu, ingat dulu. Berapa kali ingat dah. Tapi tetap kita baca pun tak ingat. Bani Israel pun sengaja buat tak ingat pada zaman-zaman mereka ni. Perkara pertama yang Allah sebut dalam ayat ni, syariah pertama yang Bani Israel dah langgar dah, iaitu la ta'buduna illallah, jangan abdikan diri melainkan kepada Allah. Macam mereka langgar? Melaka langgar kan. Mereka langgar tuan-tuan dengan cara menyembah patung anak lembu. Sebagian riwayat menyebut menyembah lembu betul. Tapi dalam wallahu alam Quran punya bahasa ni ada tafsir sebut patung lembu. Yang kita dah baca ketika Musa As-Samiri jadikan emas tu sebagai patung, mereka sembah selama 40 hari, Nabi Allah Musa tak ada. Sembah patung lembu. Dan hari ni ada orang juga yang sembah lembu kan. Okey, yang tu dilanggar dan dia menyembah anak lembu. Kita tuan-tuan la ta'buduna illallah, kita ambil pengajaran jangan mengabdikan selain daripada Allah. Semudah lafaz mudah, tapi tuan-tuan secara kehidupan kita hari ni kadang-kadang banyak perkara yang sebenarnya tuan-tuan kita betul-betul tak betul-betul mengabdikan diri kepada Allah. Percaya kita pada azimat, pada tangkal, pada batu, kita percaya kan. Pakai cincin ni nanti kau akan selamat. Dulu kita pernah percaya kalau keluar rumah ada biawak melintas, kena patah balik rumah. Benda khurafat, apa kena mengena biawak tu dengan kehidupan kita? Kita baca Al-Quran supaya sembah, abdikan diri, jangan abdikan melainkan kepada Allah. Tiba-tiba percaya biawak. Tuan-tuan, Arab tuan-tuan, dia ada satu kepercayaan tahyul. Kepercayaan kaut-maut Arab ni. Dia lepaskan burung, kalau burung tu pergi ke kanan, boleh jalan. Kalau burung tu pergi ke kiri, tak boleh gerak. Arab. Kan? Maka Nabi SAW, pada peringkat awal, Nabi haramkan para sahabat tangkap burung, makan. Nabi haramkan pada peringkat awal. Sebab nak buang budaya ambil burung tu untuk tilik nasib. Ada beberapa riwayat Nabi larang para sahabat, jangan tangkap burung tu, jangan main burung. Nabi marah. Kenapa Rasulullah tak boleh main? Jangan. Nabi tak bagi.
Sebab apa nak benar macam Nabi pernah larang para sahabat ziarah kubur. Sebab budaya khurafat kubur tu dulu ada lagi. Nak buang Nabi total, jangan pergi ziarah. Lepas para sahabat dah ada iman, dah belajar ilmu, baru Nabi izinkan sebab Nabi tahu para sahabat takkan buat benda-benda khurafat tu lagi. La ta'budu, segala kepercayaan lain tu, percaya biar awak tuan, biar awak yang tu kita duk percaya. Kalau biar awak melintas patah balik rumah, jangan pergi sebab apa? Sebab apa? Suai Allah tuan, takkanlah kehidupan kita ditentukan oleh biawak tu. Tilik nasib kan dalam mesin kan. Mesin tilik kan. Awak ni nanti dah besar nanti jadi seorang pemimpin. Allah, dan takkanlah kita punya kehidupan ditentukan oleh jari kita ni. Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah. Jangan abdikan, jangan percaya apa bentuk perkara pun selain kepercayaan kita, sembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas mengabdikan diri pada Allah, Allah sebut perkara yang kedua yang penting. Bukan calang-calang perkara tuan, iaitu wabil walidaini ihsana. Dalam senarai dosa-dosa besar tuan-tuan, lepas syirik dan juga salat, yang ni dosa besar yang ketiga. Syirik dan salat ni dia ada kaitan dengan akidah. Sebab syirik ni benda paling besar, dosa paling besar yang menghapuskan semua pahala. Syirik, kalau kita buat syirik. Dan meninggalkan salat ada kaitan dengan akidah sebab salat menyembah Allah Ta'ala. Yang ketiga tuan-tuan ialah uquqil walidain. Uquq ni derhaka pada mak ayah. Sangat besar dosa ni sehingga Allah letakkan. Bukanlah Allah dengan mak ayah selevel tak, tapi Allah beritahu dalam banyak syariah ini bahawa mak ayah ni, anak-anak muda menghormati dan juga dia tak menderhakai ibu dan juga ayah dia, sekalipun ayah dia tu orang kafir sekalipun. Tuan, agama bagi contoh yang paling tinggi supaya nak selesaikan benda-benda kecil ni selesai. Cara dia bagi contoh yang paling tinggi. Allah sebut wa in jahadaka ala ay yushrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah kata kalau mereka berdua, yakni mak ayah engkau. Allah sebut ayat ni kepada para sahabat yang dah masuk Islam, mak ayah kafir lagi. Kalau mak ayah engkau ni jahadaka ala ay yushrika bi, dia dakwahkan kau supaya kau kembali syirik balik, sembah balik sembahan dulu nenek moyang kau. Allah kata fala tuti'huma, jangan taat yang tu. Jangan taat yang tu. Berarti jangan taat apa yang dia kata yang membawa ke arah syirik tu balik. Jangan taat yang tu je. Dalam urusan yang lain, sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ikut dia, taati dia dengan cara-cara yang baik. Sahibuhuma, gauli dia, layani dia dengan cara-cara yang baik. Tanggungjawab seorang anak yang dah masuk Islam kepada ayah yang belum masuk Islam tetap sama. Duit belanjanya, taat perkara-perkara yang ma'rufnya sama. Ketaatan ni tuan-tuan semualah, mak ayah ke, pemimpin ke, suami ke, taat pada isteri ke, semua tuan, ketaatan ni terbatas hanya kepada perkara-perkara yang ma'ruf sahaja. Tidak kepada perkara-perkara yang mungkar. Tak adalah seorang isteri, dah apa boleh buat ustaz, suami saya suruh jual benda haram. Apa boleh buat ustaz, suami saya suruh ustaz, taat suami kau masuk neraka pula. Tak ada kan. Tu tengok cerita apa tu, drama bersiri Nur tu kan, yang ada Ustaz Adam dengan Ustaz Ahmadi tu kan. Tuan tengok isteri Ustaz Ahmadi tu, tegak alip punya orang kan. Dia taat pada suami yang banyak suruh dia buat benda-benda yang haram. Tak ada. Sampai dia tak nak, suami saya, maafkan saya bang, tak dapat syurga bang. Suami macam tu, syurga apa ke benda? Jangan runtuh, suami dia kata, jangan runtuhkan masjid yang saya buat. Kalau macam tu panggil suami tuan-tuan, bukan masjid, gereja pun bukan. Gereja, kuil pun bukan. Kalau macam tu panggil suami, gereja bukan, kuil pun bukan, apatah lagi masjid. Tak ada ketaatan melainkan kepada perkara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala suruh taat pada mak ayah ni, wabil walidaini ihsana. Kepada Bani Israel juga taati mak ayah, buat baik pada mak ayah. Kita juga sama buat baik pada mak ayah. Sekalipun mak ayah kufur, kita kena dakwahkan dia, jangan khianat ataupun jangan buat perkara-perkara yang menyisihkan dia ataupun yang menderhakai mereka berdua. Wadzil qurba, tuan, lepas mak ayah ni zil qurba. Qarabah dia dua, ada qarabah, ada furu' kan. Yang saudara mara yang cabang ataupun saudara mara yang tuan, qarabah ni merujuk kepada kaum kerabat yang ada pertalian darah dalam istilah silatul rahim. Tu qurba.
Qurba kan. Yang paling rapat ni adik-beradik lah kan. Jangan kawan-kawan lebih berbanding adik-beradik. Adik-beradik dulu. Adik-beradik kan. Sedekah. Kawan-kawan perlu sedekah ni. Adik-beradik juga perlu kan. Adik-beradik. Cuma para ahli tafsir dia bahaskan, jika adik-beradik itu kita tahu, adik-beradik ni ada ruang lain yang dia boleh usaha. Dia ada qudrat. Dia boleh usaha, kita tahu. Tak bagi pun dia boleh usaha. Bolehlah kita nak bagi pada kawan-kawan. Tapi kalau adik-beradik melarat, tak boleh. Dia dhaif dia. Dia perlukan sumbangan. Adik-beradik dulu. Lebih afdal daripada jiran sebelah. Mak ayah lebih afdal daripada jiran-jiran yang tak ada pertanian darah. Yang qurba, kaum kerabat lebih afdal terlebih dahulu. Qurba ada yang ada hubungan silaturahim. Bukan yang ada ukhuwah Islam, tak. Dia hubungan silaturahim. Yang ada silaturahim ni bermaksud yang ada pertanian darah. Saya sebut dah banyak kali dah tuan-tuan, kita kena ubah istilah tu. Kalau nak ziarah rumah jiran-jiran lama, nak pergi raya dengan kawan-kawan, nama permusafiran nak pergi raya dengan kawan-kawan tu bukan nak hubungan silaturahim, bukan. Nak hubungkan ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam. Nak pergi rumah adik-beradik, silaturahim. Nak pergi rumah sepupu sepapat, silaturahim. Yang ada pertanian darah, namanya nak pergi silaturahim sekejap. Kan? Saya, tuan-tuan kalau ada orang Jawa, saya kagum orang Jawa ni sebab mereka ni silaturahim mereka kuat. Kan? Dengan satu kampung tu silaturahim dijaga. Kan? Dia punya sinoman, macam rewang lah sinoman ni kan. Dia rapat, dia jaga hubungan silaturahim. Silaturahim tu tuan, dia hubungan kekeluargaan yang ada pertalian darah. Ada pun kawan-kawan, kita punya jiran lama kita, kawan-kawan sekolah lama ke, yang ahli-ahli pencen, kelab-kelab pencen sedunia ke, kelab-kelab benda sekalipun nak pergi ziarah apa, yang ni nama dia ukhuwah Islamiah, bukan silaturahim. Sekadar sebut nak sedap tu tak ada masalah lah, tak bererti hukum apa-apa pun. Tapi jika nak sebut secara fiqh, silaturahim bermaksud hubungan pertalian darah yang ada silah, pertalian, rahim, hubungan rahim, dan juga pertanian darah lah, dan juga ukhuwah Islamiah merujuk kepada yang lain. Tapi agama sebut yang qurba dulu. Kemudian wal yatama. Yatama ni bermaksud anak-anak yatim. Wal masakin. Anak yatim Bani Israel pun zaman-zaman Nabi Allah Musa pun Allah suruh kita jaga anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang bukan anak yatim macam Haji Bakil tu. Saya yatim, mak tak ada, ayah pun tak ada, dia kata kan. Dia keluar RM1 bagi kat sedekah kat orang. Bukan yatim tu. Yatim tu tuan yang kecil, yang belum mustaqil, belum ada belum tampung kewangan sendiri, yang masih memerlukan penjagaan, tu yatim. Lepas dia dah besar, dia dah bekerja, dia dah balik, dia dah bekerja, dah ada ilmu, dah bekerja, dah berkahwin, dia tak yatim lagi dah. Sekalipun mak ayah tak ada, sebatang kara sekalipun, dah ada bisnes sendiri, dia bukan yatim lagi dah. Yang yatim ni yang belum mustaqil, belum pindah rumah daripada mak ayah, daripada orang yang dipertanggungjawabkan, yang harta dia pun masih lagi wakil pada orang untuk jaga. Anak yatim dia. Kalau dia susah, yang ni kita kena kasihi, kita kena jaga. Wal masakin. Masakin merujuk kepada orang-orang yang miskin. Masakin merujuk kepada orang yang miskin. Saya nak sebut sikit wal masakin. Masakin dengan fuqara, tuan, maksud dia apa tuan? Fuqara wal masakin. Dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, kalau perkataan masakin dan fuqara tu, dia ada dalam sebuah ayat yang sama. Berarti miskin ni maksud lain, fuqara maksud lain. Orang-orang fakir kan, maksud lain, orang miskin maksud lain. Tapi kalau dalam ayat tu ada sebut masakin, miskin, tak sebut fuqara, ataupun fuqara sahaja tak sebut miskin, maksud dia sama. Fuqara bermaksud miskin, miskin bermaksud fuqara, miskin maksud fakir, fakir maksud miskin, sama. Sama. Dan perkara yang sama berlaku pada ayat zakat dan juga sedekah. Muslim dan mukmin sama. Muslim, mukmin, dia pair, dia dua ni gabungan. Kalau perkataan muslim disebut berasingan dalam satu ayat, ada muslim saja atau ada iman saja. Ya ayyuhallazina amanu, tak sebut ya tak sebut tentang orang Islam, tak sebut. Maka beriman tu maksud orang Islam, orang beriman maksud dia, orang beriman masuk orang Islam masuk orang beriman, sama. Tapi jika dalam perkataan tu ada sebut orang Islam dan juga ada sebut orang beriman, contohnya Allah kata waqalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin aslamu. Allah kata kan, orang-orang Arab dia kata amanna, kami beriman.
Jangan cakap kau beriman, cakap kau orang Islam je. Yang tu bermaksud Islam masuk lain, beriman masuk lain. Masakin dan juga fuqara, kalau disebut dalam keadaan tak ada perkataan tu berdua-duaan dalam satu ayat, maksud sama. Macam ayat ni kan. Wal masakin. Ada tak perkataan fuqara tuan? Tak ada. Maksudnya miskin tu maksud fakir, fakir tu maksud miskin, sama. Tapi kalau tuan, kalau tuan nak bezakan miskin dengan fakir, mana lagi teruk kan? Tuan rasa lagi teruk? Lagi teruk dia punya kedhaifan dia tuan. Fakir. Tuan jawab fakir. Tuan jadi fuqaha betul. Tuan ceramah kat sini esok. Betul. Fakir lebih dhaif daripada orang yang miskin. Sebab yang tafsirkan ayat tu ialah Al-Quran sendiri. Al-Quran dia ada tafsir Al-Quran dengan Quran kan. Al-Hafiz Ibn Kathir dia ada sebut sebuah tafsir dalam Al-Quran. Macam nak tentukan, macam nak bagi tahu fakir dengan miskin siapa lagi teruk dia punya kedhaifan. Tuan kalau buka dalam Suratul Kahfi ayat ke-79, tuan akan jumpa satu ayat, ammas safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an u'ibaha wa kana wara'ahum milkun wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghadbah. Kalau salah baris tuan betul tak? Ayat ini tak ada baris kan. Okey, Allah kata ammas safinah, adapun perahu ni cerita Nabi Allah Khidir dengan Musa alaihi salam. Khidir dia pecahkan perahu orang miskin. Dia pecahkan perahu, dia pecahkan. Nabi Musa pelik, kenapa kau pergi pecahkan perahu ni? Akhirnya Khidir bagi tahu satu ilmu yang Allah berikan kepada dia. Dia kata ammas safinah fa kanat limasakin. Adapun perahu ni dia dimiliki oleh orang miskin. Kan, perahu ni kalau aku tak pecah kan, ada orang kaya kat depan tu, dia bukan orang kaya, milkun ya'khudh, ada raja kat depan tu, dia akan rampas harta-harta orang yang kapal dia bagus lagi. Dia raja rampas harta orang, dia tengok kapal-kapal yang baik, perahu-perahu yang cantik dia ambil, rampas. Perahu-perahu yang dah teruk, yang dah bubuk dia tak nak ambil. Jadi Khidir dia tahu benda tu akan berlaku dengan ilmu yang Allah beri pada dia. Bukan Khidir yang power, tak, Tuhan yang power. Tuhan yang subhanallah, yang maha suci. Allah ni Tuhan, bukan Khidir. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, awak pergi puji Khidir sampai buat ilmu laduni kenapa? Allah yang maha kuasa. Allah yang berikan ilmu tu pada Khidir. Min ladunna, bukan yang laduni, min ladunna, di sisi kami ilmu, kami yakni Allah Ta'ala. Jadi Khidir dia pergi pecahkan perahu tu. Dia kata perahu ni ammas safina fakanat limasakin, milik orang miskin. Orang miskin ni dia ada perniagaan. Niaga apa kan? Niaga perahu. Dia ambil upah sewa perahu. Kan? Perahu dia tu dia buat perahu, dia ambil upah sewa. Orang nak pakai perahu dia pun dayungkan, dia ambil upah. Orang miskin ni membuktikan orang miskin dia ada kerja. Cuma kerja tu tak cukup nak menampung keperluan dia. Tu sebut wa ammas safina fa kanat limasakin. Orang miskin ada kerja, ni kerja dia. Kerja dia ialah buat perahu, ambil upah, kayuh perahu untuk bawa orang seberang ke seberang sungai. Adapun orang fakir tuan-tuan, ada kerja pun tak menentu dan ada kerja pun tak boleh nak buat. Ni orang fakir. Orang miskin ada kerja, cuma gaji yang dia dapat tak cukup nak tampung keluarga dia. Tu orang miskin. Sebab ayat ni membuktikan orang miskin ada kerja. Kerja dia dayung orang. Trip orang daripada sungai nak seberang sungai, dia perahu dia tu dia kayuh kan. Khidir pergi pecahkan sikit perahu tu supaya nampak cacat, supaya raja kat depan tak rampas perahu tu buat reta dia. Jadi orang miskin hidup dia lebih stabil sikit berbanding orang-orang yang fakir. Okey. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah saya Allah sebut tentang innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin kan. Fuqara ada, masakin pun ada. Bermaksud fakir tu maksud lain, miskin maksudlah lain. Fuqara dulu, sebab fuqara lebih dhaif berbanding orang miskin. Innamas sadaqah lil fuqara. Sedekah ni, zakat ni untuk orang fakir dulu, dia lebih susah. Kemudian masakin, orang miskin, dia ada rezeki dah, cuma tak cukup untuk keluarga dia. Tu beza antara fakir dan juga miskin. Wa qulu linnasi husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala syariah sama antara Yahudi sampai ke kita. Syariah tu sama, iaitu cakap dengan orang ni, cakap husna, cakap benda yang baik-baik.
Cakap perkara yang baik-baik. Syariah sama tuan. Tak ada dalam zaman Nabi Musa boleh maki orang. Zaman ni tak boleh maki, tak ada. Tak ada wujud syariah macam tu kan. Tak ada wujud syariah macam tu. Cakap elok-elok pada orang. Jangan kerap. Saya kadang-kadang tak suka apa yang disebut sebagai tarbiyah sentap ni. Kadang dia nak bagi orang sentap dengan kalimah dia. Orang dengar tu macam wallahu alam. Saya tak berasa, pada saya lah, saya macam kurang-kurang selesa. Taklah menyatakan tak boleh, tak apalah kan. Tapi tuan-tuan, agama ni dia suruh sebut waqulu linnasi husna. Cakap dengan orang, cakap bahasa yang elok. Awak bos ke, awak bukan bos ke, cakap elok. Anak buah buat silap, terjatuhkan barang, jangan cakap tak ada otak nak jatuhkan barang. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Cakap bahasa elok saudara, kena pegang elok-elok. Kan lebih jelas tuan-tuan Pegang elok-elok barang tu, barang mahal. Kalau pecah, khawatir nanti saya nak suruh awak ganti. Kena pegang elok-elok. Tak perlu nak sindir. Tangan tujuan untuk pegang tau, bukan untuk sepak. Tak perlu tuan-tuan. Nak sindir orang dengan perkara-perkara yang sukhriah. Sindiran yang orang dengar, orang ketawa. Yang kena tu dia sedih. Dia rasa malu. Tak perlu. Tak perlu sindir orang dengan cara yang sedemikian. Sukhriah. Ni nama dia sukhriah. Kita boleh buat dengan cara yang lebih elok. Anak-anak pegang cawan terjatuh kan. Ataupun dia tersepak, dia makan nasi kat bawah, dia sepak, dia tersepak nasi, dah berterabur nasi kan. Kita kata kat dia, yang sepak dengan kaki ni bola tau, bukan pinggan. Kan. Kita kata macam tu. Dia yang kena sindir macam tu, dia sedih, dia rasa kena marah. Yang lain dengar ketawa. Ketawa. Kena marah. Tuan ingat perkara tu elok ke? Agama kata la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah salah satu kaum dia sukhriah. Dia sakhar, dia la yaskhar. Dia sukhriah. Dia bukan ejek tak, dia sukhriah. Dia buat jenaka, ketawa orang lain untuk orang lain ketawa, yang kena tu sedih. Jangan buat macam tu tuan. Ini sukhriah. Ada satu perkataan khas dalam Al-Quran, sukhriah. Sukhriah. Jangan kamu memperlekehkan kaum lain sampai kaum yang kena tu dia sedih, dia rasa kecewa, yang lain tengok ketawa, ketawa, dia ketawa kan. Jangan tuan. Kan? Nak membahan-bahan orang ni boleh kadar-kadar dia kan, tapi sampai kadar mengaibkan tu jangan. Ya, jangan. So agama larang perkara. Cakap pada orang, cakap bahasa yang mudah diterima, bahasa yang baik. Bahasa yang baik. Yang boleh buat metafor sikit, buatlah metafora sikit supaya orang dapat mengecam bahasa yang kita tegur. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Kemudian dirikan salat. Allah sentiasa gunakan salat ni tak sebut dengan wassalah dan terus salat tak. Allah sentiasa gunakan dengan aqimu. Salat ni dia didirikan. Didirikan. Nanti dalam Quran mesti ada salat, mesti ada aqimus salah. Salat tu dia didirikan dengan rukun dan juga syarat dia. Dia tak berlaku dengan sendiri salat tak. Dia didirikan salat tu. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Zakat juga dah ada syariah Yahudi, syariah kita pun ada zakat ni. Dah ada tuan, zakat sedekah ada dah, lama berzaman dah. Sebab itulah Qarun dia terkena musibah besar, azab Allah dekat dunia lagi. Sebab dia tak zakatkan dia punya harta. Seperti yang dalam hadis Nabi sebut tentang Qarun, dia pernah suruh Nabi Allah Musa doakan dia supaya kaya masa dia tengah miskin. Nabi Allah Musa doakan dia. Dia ni saudara Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi sebut dalam hadis, kana Qarun min qaumi Musa. Qarun ni dia kaum Nabi Allah Musa. Di Bani Israel Qarun tu. Dia pernah suruh Nabi Allah Musa doakan dia kaya supaya dia boleh bagi kelebihan harta pada orang. Lepas dia kaya, dia lupa semua perkara tu. Dia tak zakatkan harta, dia tak sedekahkan harta dia. Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dia musibah, tenggelamkan semua harta-harta dekat dunia ni, dekat kawasan dia, Saina, Bani Israel tu, sekitar Mesir dan juga Saina tu. Sampai kesan dia tu sampai ke hari ni, kalau kita gali lubang jumpa harta, kita kata ni harta Qarun yang punya. Ini harta Qarun, bukan Qarun yang punya. Harta Qarun kita panggil. Sebab memang Qarun dia tak menzakatkan dia punya harta. Wa atuz zakah, zakat ditunaikan. Tapi apa berlaku pada Bani Israel? Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kamu tak penuhi janji tu, yang sikit je kamu penuhi. Sikit sangat yang kamu penuhi janji-janji tu. Kan? Sikit sangat. Yang lainnya kamu berpaling daripada perjanjian kamu dengan kami. Yang ni kisah orang-orang Yahudi yang meneruskan kemunafikan mereka. Munafik mereka tu bantah janji Tuhan, khianat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tak sempat sama ayat 84, kita akan sambung lagi lepas ni ayat 84 insya-Allah.
ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut kepada Bani Israel, ingat dulu lagi engkau juga pernah janji pada kami, la yang kami sebut kepada kamu supaya kamu la tasfikuna dima'akum, jangan bunuh diri sendiri. Ni kes tuan, jangan bunuh diri sendiri. Allah sebut jangan bunuh diri sendiri. Pergi bunuh diri sendiri buat apa? Tak, Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan bunuh orang lain ni akan kena pada diri kamu sendiri juga nanti. Allah sebut jangan bunuh diri sendiri sebab apa? Sebab kalau kita bunuh orang lain tuan-tuan, kesan itu kat diri kita sendiri. Kesan kat diri kita sendiri. Kan? Kita contoh. Orang yang kaya tindas orang miskin. Perbuatan menindas orang miskin ni lama kelamaan akan makan diri orang kaya sendiri. Sebab bila dah dia tindas orang miskin, siapa nak beli barang dia? Dia meniaga kan. Dia tindas pelanggan. Dia tindas pelanggan. Akhirnya pelanggan tak boleh beli, siapa nak beli barang dia? Jadi lama kelamaan perbuatan menindas orang ni akan makan di orang tu balik. Jadi Allah sebut la tasfikuna dima'akum, jangan kamu bunuh, tumpahkan darah kamu sendiri. Sebab Bani Israel dia telah tumpahkan darah pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam yang taat pada Nabi Allah Musa. Kesan dia kamu sendiri akan binasa nanti. Kesan dia macam tu. Allah sebut lagi akan datang pengkhianatan Bani Israel kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah syariatkan kepada mereka. Allah Ta'ala alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmah 'allimna, wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. Wa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukman wa 'ilma wastakharna ma'adul sabbihin. Tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu.